1,133 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 5 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 22,753 iaitu 53%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 359 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 2,384 dos iaitu 5.6%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 65.8%. Sebanyak 153 kes baru telah dilaporkan, iaitu 137 kes hasil ujian ART dan 16 adalah hasil dari 550 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 142,465 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 91 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,631 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 648 kes. Itu 9 kes sedang dirawat di hospital, manakala 639 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Mengambil kira keadaan COVID-19 yang semakin stabil dan terkawal serta terdapatnya pengurangan keperluan bagi perkhidmatan swab di negara ini, Menteri Kesihatan memaklumkan beberapa pusat swab di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong akan ditutup bermula esok 7 Mei 2022. Orang ramai di kedua-dua daerah ini yang memerlukan perkhidmatan berkenaan boleh mendapatkannya di pusat swab Kompleks Sukan Hospital Raja Isi Pengiran Anak Saleha. Pusat swab yang akan ditutup ialah Pusat Swab Pandu Lalu Bridex, Pusat Swab Kesihatan Berakas, Pusat Swab Pusat Kesihatan Pangkalan Batu dan Pusat Swab Pusat Kesihatan Sungai Kelugus. Di samping itu, ujian swab bagi mereka yang hendak meninggalkan negara Brunei Darussalam dan mereka yang baru tiba ke negara ini, iaitu inbound dan outbound travelers, akan dilaksanakannya sepenuhnya oleh klinik-klinik swasta yang diiktiraf juga bermula esok Sabtu 7 Mei 2022 dan tidak lagi akan dilakukan di pusat-pusat swab kerajaan. 7 orang kontingen negara Brunei Darussalam yang akan menyertai Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam bertolak petang tadi. Kontingen terdiri daripada Chef de Mission, Rosetia serta 5 orang terdiri daripada jurulatih dan atlet sukan pencak silat. Hadirin berhormat, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setia Usia Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Cabarannya masa ni kan pandemik. So, COVID-19. So, kami training pun ada yang terstop and kami perlu training secara Zoom, virtual. InsyaAllah, of course, we will always try our best to harumkan nama negara. Cabarannya kalau mengenai COVID, it's because kami training itu tidak boleh sama orang, but this time kami 4 orang saja. So we bagi semangat to each other lah. I will do my best. InsyaAllah kalau rezeki itu kami punya, then InsyaAllah we will bring the medal. Negara Brunei Darussalam mula menyertai Sukan C pada tahun 1977. Pencapaian terbaik negara ialah semasa menjadi
tuan rumah pada tahun 1999 dengan meraih 4 pingat emas, 12 pingat perak dan 32 pingat gangsa. Rombongan seterusnya akan bertolak ke Hanoi, Vietnam Selasa ini. Bulan Ramadan yang baru saja berlalu mendidik umat Islam untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan beriman dengan terus istiqamah melakukan segala amal kebajikan di bulan-bulan lain dan bukan hanya melakukannya secara berkala atau bermusim. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Istiqamah mengerjakan dan meningkatkan amal ibadah. Khutbah Jumaat turut menjelaskan sifat istiqamah itu merupakan sifat terpuji dan sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta ia termasuk dalam sifat-sifat Islam dan orang yang istiqamah dalam beribadah, beramal kebajikan, berakhlak mulia dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terdapat beberapa pengajaran yang terkandung dari ayat Al-Quran tersebut berhubung dengan orang yang istiqamah dalam amalannya. Antaranya ialah pertama, seseorang yang istiqamah dalam beriman dan dalam amal ibadatnya akan selalu didatangi oleh para malaikat dan ia merupakan satu keuntungan kepada diri orang tersebut disebabkan kedatangan malaikat itu membawa rahmat kepadanya. Kedua, seseorang yang istiqamah tidak mudah berasa takut kerana ia mempunyai keteguhan hati, kuat keyakinannya, kukuh pendiriannya dan besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang istiqamah tidak mudah berasa sedih terutama apabila kehilangan sesuatu kerana ia tahu bahawa semua itu adalah memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, orang yang istiqamah juga akan mendapat balasan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apa yang kita amalkan dan kerjakan di sepanjang bulan Ramadan yang lalu bersama keluarga di rumah, sama ada yang fardu maupun yang sunat, seperti mengerjakan sembahyang fardu berjemaah, sembahyang sunat, bertadarus, berzikir, berdoa, qiyamul lail, bersedekah dan sebagainya. Semua itu hendaklah diteruskan dan diamalkan di bulan-bulan yang lain untuk menjadi pembakar semangat supaya kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu projek skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong di daerah berkenaan, projek pencegahan banjir di sebelah hulu dan hilir Sungai Tutong dijangka dapat mengurangkan risiko kejadian banjir di beberapa kawasan di daerah berkenaan. Pelaksanaan projek itu juga sebagai langkah ke arah memperbaiki dan menyediakan sistem saliran yang mampan. Projek pencegahan banjir di sebelah hulu dan hilir Sungai Tutong dilaksanakan di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-11. Pelaksanaan projek berkenaan berhasil mengurangkan kejadian banjir seluas 4 km persegi. Kawasan yang terlibat bagi projek itu ialah Kampung Okong, Kampung Rambai dan Kampung Pancong. Manakala bagi projek kawasan hilir, Sungai Tutong pula melibatkan Kampung Tanjung Maya, Kampung Penapar, Kampung Sebakit dan Kampung Lebok Pulau. Dengan terlaksananya projek tersebut, kawasan yang seringkali mengalami kejadian banjir, terutama di musim tengkujuh, adalah di tahap yang terkawal. Kerja untuk projek ini adalah membina benteng, iaitu ban-ban, dinding di sini sungai, membina beberapa buah stesen pump, pump station, substation, dan juga ada membuat kerja-kerja penaikan taraf saliran di kawasan yang banjir itu, seperti membina longkang konkrit, membina kalbat, dan juga ada pembinaan dinding-dinding lah untuk pengawalan banjir. Mungkin ramai yang tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sistem siar raya berfungsi ketika mengadakan sesuatu majlis. Jalut Khaira Enterprise, sebuah perusahaan tempatan, menyediakan khidmat tersebut. Mula berkecimpung pada penghujung tahun 2018, perkhidmatan menyewa sistem siar raya yang diusahakan oleh Awang Muhammad Jafni bin Jasmin kini mendapat sambutan yang menggalakkan. Bermula sekadar hobi, beliau menyedari kepakarannya dalam bidang sistem tersebut dapat dijadikan sebagai perniagaan. Kebiasaannya, kalau pengurusannya, kalau ada yang menempah untuk menyewa, hamba akan datang sejam lebih awal lah biasanya.
untuk memasang, dan bukan Amba sendirilah, ada lagi Amba punya kru untuk menenganilah untuk memasang barang-barang. Pada masa ni yang Amba ada adalah peralatan PA system, sistem pencahayaan, lighting system, dan harganya tertakluk arah jenis acaranya. Menurutnya, sikap jujur, telus dan amanah perlu ada dalam diri seseorang sebelum menceburi bidang perniagaan. Di samping itu juga kita ni perlu tekunlah untuk mengetahui ilmu dalam bidang perniagaan. Sebab ilmu dalam bidang perniagaan ini memang luaslah. InsyaAllah kalau ada rezeki, panjang umur, badan sihat untuk menyertai mana-mana tender, sama ada ianya di pihak kerajaan kah atau swasta kah, atau mana-mana pihak yang memerlukanlah perkhidmatan PA sistem dan sistem pencahayaan. Beberapa kompaun atas kesalahan melanggar peraturan Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 dikeluarkan semasa operasi sekatan jalan raya di daerah Blyth. Sekatan jalan raya dikendalikan oleh keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Blyth dan Balai Polis Panaga. Antara kesalahan yang didapati ialah lesen memandu mansuh, tidak mempunyai lesen memandu yang sah serta tayar kenderaan yang tidak selamat untuk digunakan.